Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke majlis pelancaran logo bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan pameran seni lukisan Faith and Devotion. Pentas-pentas perayaan di seluruh negara menyemarakkan suasana malam perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-78. Majlis Santap Diraja bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 berlangsung dengan penuh gilang gemilang. Sorotan Majlis Santap Diraja mengimbas kembali detik-detik manis dan kemeriahannya sepanjang majlis tersebut berlangsung. Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Wad-Din. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat ke majlis pelancaran logo bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan pameran seni lukisan Faith and Devotion. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah BKIS-HHB. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri dijunjung
oleh Yang Berhormat Bihindatu Lara Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Penasihat BKI SHSB, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku Ahli Lembaga Penasihat BKI SHSB. Sejurus Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo bangunan BKI SHSB. Logo bangunan tersebut mengandungi lambang peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta nama BKI SHSB dalam tulisan Rumi dan Jawi Tulus Jali bagi melambangkan negara Brunei Darussalam yang memertabatkan penggunaan tulisan Jawi. Balai Khazanah Islam merupakan sebuah institusi yang menyimpan dan mempamerkan khazanah warisan Islam yang sangat berharga. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin kemudian berkenan merasmikan pameran seni lukisan dengan tema Orientalist Art Exhibition, Faith and Devotion. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Claude Pinning, Head of 19th Century European Paintings, London, selaku lead curator menyembahkan pameran tersebut merupakan yang pertama seumpamanya di negara ini. To experience and record their impressions of life. But also from Turkey, who visited the Islamic world in the 19th century and in the early 20th and depicted. Executive Officer. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan penghargaan kepada para penaja dan rakan strategik pameran termasuk BIBD sebagai Diamond Partner, Sotheby's sebagai Curation Partner, UNN, DST, BKI SHSB, RB dan Print Plus Sendirian Berhad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan melancarkan pameran seni Faith and Devotion yang mengetengahkan lebih 20 lukisan orientalis oleh artis terkenal abad ke-19. Very detailed. The impression of the usage of light. Yes. You probably understand how religion was and it actually links. And I thought it was me on the spot. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula Sabtu ini sehingga 30 Januari 2025. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin.
Hadir yang berhormat Pihindatul Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Antara pengisian majlis, bacaan doa khas dan solat fardu asar berjemaah. Acara dikendalikan oleh Jabatan Majlis Mesyuarat Negara dengan kerjasama bahagian sekuriti dan undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Inisiatif Alai Mampan memperkasa kanak-kanak untuk menjadi penyokong kuat SDG dalam memacu perubahan mampan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Acara kesedaran pembangunan berdaya tahan dihasrat memperkenalkan matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDG di negara ini dan kaedah pelaksanaannya di sekolah. Acara berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri yang juga menyempurnakan penyerahan sumbangan buku komik UNESCO. Acara merupakan salah satu dari 4 inisiatif projek jangkauan masyarakat yang dilaksanakan oleh kumpulan Majmuah At-Tashji, sekumpulan 5 pegawai yang sedang menjalani program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO ke-35. Selain itu, inisiatif Alai Mampan dilaksanakan bagi memperkasakan kanak-kanak untuk menjadi penyokong kuat SDG dalam memacu perubahan mampan. Enam siswazah Institut Sains Kesihatan Penggiraan Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam yang mengikuti program penempatan Discovery Year dalam bidang kebidanan di Pertubuhan Warga Emas menerima penghargaan. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datuk Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Penasihat Pertubuhan Warga Emas. Sepanjang 11 minggu penempatan tersebut, para siswazah berpeluang mengadakan lawatan ke rumah panjang di daerah Temburong. Kami berpeluang untuk memberi health talk kepada orang-orang warga emas seperti CPR, penjagaan kesihatan wanita, health screening, penjagaan makanan. Selain daripada itu, kami juga diberi peluang untuk membawa lawatan ke Temburong Rumah Panjang dan di situ kami belajar adab dan budaya di sanalah. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 memaklumkan tempoh kutipan bagi tabung tersebut kini dilanjutkan sehingga 18 Oktober 2024. Pelanjutan tersebut adalah bagi menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Tempoh lanjutan tersebut adalah untuk orang ramai terus menyalurkan bantuan bagi meringankan kesengsaraan dan beban penderitaan penduduk Palestin yang terjejas di Gaza. Setakat 18 Julai, sebanyak RM4,099,819.58. Sebahagian daripada kutipan dana berjumlah RM1,399,545 telah digunakan bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke Palestin melalui airdrop dalam bentuk paket makanan yang siap sedia untuk dimakan yang dilaksanakan pada 13 hingga 15 Mac 2024. Oleh itu, bagi tabung setakat 18 Julai berjumlah RM2,870,274.58. Jumlah kutipan terkumpul hasil sumbangan melalui SMS Brunei Prihatin, peti-peti tabung yang diletakkan di masjid, surau, balai ibadat, bangunan bank, gedung perniagaan dan bangunan awam dan kerajaan serta aktiviti amal. Pentas-pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan sehingga 31 Julai ini. Semalam pentas perayaan di Ibu Negara diserikan dengan gema ria malam kugiran dan nyanyian artis tempatan anjuran NY29 Entertainment and Services. Hadir Yang Berhormat Abang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Di daerah Temburong, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan pentarama kelolaan Jabatan Penerangan melalui Unit Kenegaraan, Seksyen Komunikasi Strategik, Bahagian Penerbitan dan Komunikasi Strategik. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan bercorak keagamaan dan kerohanian menyerikan pentas perayaan di daerah Blyth. Ia dianjurkan oleh pejabat unit dakwah daerah berkenaan. Manakala di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan pertandingan karaoke dendangan nostalgia anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi. Kami dari Syarikat Penerbangan Gerja Brunei ingin merafakkan sembah ucapan Selamat Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-78 tahun. Semoga Allah SWT lanjutkan usia baginda. Dirgahayu Ketua Duli Tuan Patih. Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Kebawah Duli Tuan Patih. We are from Brunei Shell Marketing, wishing Your Majesty a happy 78th birthday. Long live Your Majesty. Kami daripada institusi penghulu mukim dan ketua kampung daerah Tutong merapatkan sembah Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang pada lazimnya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara pada biasanya adalah agak stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa monsun peralihan. Keadaan cuaca diramalkan aktif bagi beberapa hari yang akan datang bermula hari ini sehingga petang hari Selasa 23 Julai dengan hujan lebat dan berangin kencang dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit ke sederhana di antara perpuluhan 5 hingga 1.2 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Separuh jalan di Pusing Keliling Manggis, Jalan Muara ditutup sementara sehingga 20 Julai ini. Penutupan bermula pukul 11 malam hingga 5 pagi. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan tersebut adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan di Pusing Keliling berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had laju yang telah ditetapkan. Seorang perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Dina Mas Dianti, 35 tahun, memegang pasport nombor E5028911, hubungi Balai Polis Bangar di talian 5221-333 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Saingan Liga Perdana Singapura, Brunei DP MMFC akan meneruskan saingannya malam esok menentang Hougang United FC. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. Kempen bola sepak klub-klub ASEAN bagi merebut Piala Shopee memulakan aksinya semalam dengan 2 perlawanan.
Di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas menyaksikan pertemuan pasukan Shan United dengan Kasuka FC. Perlawanan berkesudahan kedua-dua pasukan terikat seri satu sama. Sementara itu di gelanggang Vientiane, Laos Young Elephants jersey kuning menerima kunjungan PKR Survey Ring. Keputusan perlawanan PKR Survey Ring menang dengan jaringan 3-2.